Peta AI global pada tahun 2026 telah digegarkan dengan pembalikan besar. Ramai yang percaya bahawa nasib perang AI telah pun ditentukan oleh Amerika Syarikat dan China. Walau bagaimanapun, satu kejutan besar berlaku apabila 17 negara, termasuk Arab Saudi dan negara-negara Asia Tenggara, memilih Malaysia dan bukannya Amerika atau China. Semua orang bertanya, apakah sebenarnya AI ini sehingga seluruh dunia menjadi kacau bilau? AI adalah minyak abad ke-21 dan senjata nuklear pintar yang menentukan nasib sesebuah negara. Negara yang kalah dalam perang ini akan terpaksa menyerahkan otak negaranya kepada pelayan kuasa besar, hidup sebagai negara vasal digital selama-lamanya. Semasa Amerika Syarikat dan China cuba mengawal dunia melalui teknologi, Malaysia menawarkan pilihan yang sama sekali berbeza. Kami tidak akan mendominasi. Kami akan membina jalan di mana anda boleh berdiri sendiri. Dari sebuah negara baharu 70 tahun yang lalu, kini Malaysia telah menawarkan laluan alternatif kepada dunia pembalikan menakjubkan yang kini kami dedahkan. Di mana anda mendengar ini, jangan lupa untuk subscribe dan like. Pukul 3 pagi, telefon saya berdering. Ia adalah kod kecemasan dari Jabatan Negara. Saya merasakan jari saya menjadi sejuk ketika saya membuka skrin. Mesej itu hanya satu baris. Laporan bahawa Arab Saudi telah bertindak. Dan mereka tidak bersendirian. Selamat sejahtera, saya Michael Ross. Selama 15 tahun yang lalu, saya telah berkhidmat sebagai penasihat, mengintegrasikan strategi AI dan industri tenaga untuk Kerajaan Amerika Syarikat. Dokumen yang melalui meja saya kebanyakannya adalah terperingkat, dan kandungannya menentukan masa depan negara. Saya adalah orang yang hanya mempercayai nombor dan data. Emosi hanya mengaburkan pertimbangan. Itulah sebabnya saya lebih keliru kerana saya tidak dapat mendefinisikan dengan tepat emosi yang saya rasakan pada awal pagi itu. Apabila saya melangkah masuk ke bilik mesyuarat kecemasan, 6 orang sudah berkumpul. Semuanya dengan wajah yang jelas baru dikejutkan dari tidur. Di skrin, terdapat peta dan titik-titik merah memenuhi Timur Tengah dan Asia Tenggara. Terdapat 17 daripadanya. Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu, Qatar, Kuwait, Indonesia, Vietnam, Thailand, dan senarai nama yang berterusan. Mesyuarat itu dipengerusikan oleh Timbalan Setiausaha Strategi Digital Jabatan Negara. Beliau bercakap dengan suara yang perlahan. Negara-negara ini, sepanjang 4 hari yang lalu, secara serentak, telah menangguhkan rundingan pelaksanaan AI yang sedang berjalan dengan Amerika Syarikat dan China. Dan mereka secara rasmi mengumumkan kerjasama dengan Kerajaan Malaysia dan syarikat-syarikat Malaysia. Saya segera bertanya, apakah maksud serentak dengan tepat? Timbalan Setiausaha membelek dokumen dan menjawab, dalam tempoh 72 jam, 17 negara membuat keputusan yang hampir sama pada masa yang sama. Untuk mengatakannya, kebetulan adalah terlalu rapi. Keadaan di dalam bilik mesyuarat tenggelam dalam keheningan. Seseorang bertanya sama ada ini adalah tekanan diplomatik, dan yang lain menyebut kemungkinan kerja belakang tabir oleh China. Tetapi pada saat itu, saya berfikir sesuatu yang sama sekali berbeza. Saya rasa ini bukan tekanan dan bukan juga kerja belakang tabir. Ini adalah pilihan. Pilihan yang sangat dingin dan terhitung. Saya melihat peta di skrin sekali lagi. Setiap satu daripada 17 titik merah itu bukan sekadar negara. Arab Saudi adalah pengeluar minyak terbesar di dunia. Dan Emirat Arab Bersatu adalah hub kewangan Timur Tengah. Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Dan Vietnam adalah kuasa baru pembuatan. Kesemua mereka adalah negara yang telah menyediakan modal besar dan infrastruktur untuk memasuki era AI. Dan mereka memilih Malaysia berbanding Amerika Syarikat. Mesyuarat berlanjutan selama lebih 2 jam. Tetapi tiada kesimpulan yang jelas dicapai. Semua orang tidak dapat memahaminya. Pendapat yang dominan ialah Malaysia memang sebuah negara berteknologi maju, tetapi ia bukan negara yang boleh mengatasi Amerika Syarikat atau China dalam platform AI. Seseorang berkata ini adalah fenomena sementara. Mereka akan kembali ke tempat asal mereka tidak lama lagi. Tetapi saya tidak fikir begitu. Apabila mesyuarat berakhir dan saya kembali ke pejabat, saya mengeluarkan semula data kerjasama AI global dari 3 tahun yang lalu. Saya mengasingkan item yang berkaitan dengan Malaysia. Dan pola pelik mula muncul. Malaysia, selama 2 tahun yang lalu, telah menghubungi negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara secara senyap tetapi berterusan. Kerjasama tenaga, ekspor infrastruktur pembuatan, perundingan pembinaan pusat data setiap satu kelihatan seperti kerjasama biasa.
Tetapi apabila saya menyambungkan semuanya, gambaran yang sama sekali berbeza muncul. Malaysia tidak cuba menjual AI kepada mereka. Malaysia menyediakan keseluruhan sistem yang membolehkan mereka membina AI sendiri. Saya memandang keluar tingkap. Pagi di Washington masih gelap. Tetapi fikiran saya semakin cerah, atau lebih tepat, kegelisahan saya semakin jelas. Jika satu atau dua negara meninggalkan Amerika Syarikat, itu adalah insiden diplomatik. Tetapi 17 negara bergerak serentak adalah keretakan dalam sistem. Saya menghirup kopi di meja saya. Ia sudah sejuk, tetapi saya tidak kisah. Apa yang penting sekarang bukanlah suhu, tetapi intipati keadaan ini. Saya membuka komputer riba saya dan membuat dokumen baharu. Tajuknya ringkas, Kenapa Malaysia? Saya mula menulis ayat pertama, tetapi jari saya terhenti di atas papan kekunci. Saya masih tidak tahu jawapannya. Kenapa Malaysia? Apa yang menggerakkan mereka? Amerika Syarikat berada di barisan hadapan teknologi AI dan China mempunyai modal dan pasaran yang besar. Jadi, kenapa Malaysia? Saya memandang ke skrin dan berfikir, saya rasa sesuatu yang asas sedang berlaku. Ini bukan sekadar perubahan kontrak teknologi. Fakta bahawa 17 negara bergerak ke arah yang sama secara serentak bermakna terdapat sebab yang sangat kuat. Sebab itu masih tidak jelas. Tetapi yang pasti, mereka menemui sesuatu di Malaysia yang tidak dapat mereka perolehi dari Amerika Syarikat dan China. Sama ada itu teknologi, kepercayaan, atau sesuatu yang sama sekali berbeza, saya masih tidak tahu. Saya berhenti menulis dokumen dan membuka peta sekali lagi. 17 titik merah masih ada. Dan garis yang tidak kelihatan ditarik di antara titik-titik itu. Garis yang menuju ke Malaysia. Ini bukan pengkhianatan, ini adalah pengiraan. Pengiraan yang sangat dingin dan sangat rasional. Dan Malaysia berada di tengah-tengah pengiraan itu. Pada awal pagi itu, buat kali pertama, saya mengakui bahawa kami terlepas sesuatu. Amerika Syarikat mempunyai teknologi AI yang paling kuat di dunia. Tetapi kami tidak melihat dengan betul apa yang dunia inginkan. Mereka tidak mahukan teknologi. Mereka mahukan kemerdekaan. Kemerdekaan digital. Dan Malaysia adalah satu-satunya pilihan yang boleh memberikannya. Meletakkan cawan kopi saya bergumam, ini baru permulaan. Kita mesti mencari sebab di sebalik pilihan ini. Hanya dengan itu kita akan tahu apa yang kita hilang dan apa yang perlu kita lakukan seterusnya. 17 titik pada skrin masih bersinar merah, seperti lampu amaran. Jabatan Negara meminta laporan dalam masa 3 hari. Dokumen yang mengandungi analisis situasi dan rancangan tindak balas. Saya minum 5 cawan kopi dan merenung skrin. Tetapi jari saya tidak bergerak di atas papan kekunci. Masalahnya adalah tajuk. Saya menulis dan kemudian memadamkan. Analisis perubahan rakan kerjasama AI, 17 negara Timur Tengah dan Asia Tenggara. Ia kedengaran terlalu ringan. Saya menulis semula implikasi strategik pilihan Malaysia, tetapi memadamkannya lagi. Ia terlepas intipati. Saya memandang keluar tingkap sebentar. Matahari pagi Washington mula memancar di antara bangunan. Pada ketika itu, saya sedar bahawa apa yang saya cuba tulis bukanlah laporan situasi biasa. Ini adalah amaran. Saya perlu memaklumkan kepada kerajaan AS bahawa adalah satu kesilapan besar untuk melihat AI hanya sebagai satu industri. Saya menaip tajuk baharu, Kedaulatan Negara dalam Era AI. Kenapa 17 negara memilih kemerdekaan? Sekarang saya perlu menulis ayat pertama. Sepanjang 15 tahun mengendalikan dasar AI, saya telah menulis beratus-ratus laporan, tetapi tiada dokumen yang memerlukan pertimbangan yang begitu teliti seperti ini. Kerana laporan ini bukan sekadar menerangkan kebangkitan Malaysia, tetapi perlu memaksa Amerika Syarikat untuk melihat intipati yang kami terlepas. Pada tahun 2010 keropaan, AI hanyalah alat yang mudah. Pengecaman suara, analisis image, algoritma cadangan. Orang ramai menganggap AI sebagai fungsi dalam telefon pintar. Tetapi menjelang pertengahan tahun 2020 keropaan, semuanya berubah. AI menjadi pembuat keputusan, bukan alat. Ia meramalkan negara mana yang akan berperang, mengira syarikat mana yang akan bankrupt, dan mensimulasikan dasar mana yang akan menggerakkan pendapat umum. Di pasaran kewangan, AI membeli dan menjual saham. Dalam operasi ketenteraan, AI memilih sasaran. Dalam bidang perubatan, AI membuat diagnosis. Di mahkamah, AI membantu penghakiman. Masalahnya adalah, AI siapa yang membuat semua keputusan ini? Jika seluruh sistem AI sesebuah negara bergantung pada pelayan syarikat asing,
Semua data membuat keputusan negara itu akan mengalir keluar secara luaran dalam masa nyata. Industri mana yang berkembang, di mana pelaburan tertumpu, dasar mana yang dibincangkan, malah apa yang dibimbangkan oleh rakyat semuanya. Ini bukan masalah kebocoran maklumat. Ini adalah tindakan menyambungkan keseluruhan otak negara kepada pihak luar. Saya menulis dalam dokumen itu, negara yang memiliki AI boleh membuat peraturan dunia. Tetapi negara yang meminjam AI terpaksa mengikut peraturan itu. Ia seperti perbezaan antara negara yang mempunyai senjata nuklear dan negara yang tidak. Pada abad ke-20, senjata nuklear menguasai dunia dengan kuasa pemusnahan fizikal. Tetapi pada abad ke-21, AI menguasai dengan cara yang lebih halus. Ia menggunakan data dan bukannya letupan, algoritma dan bukannya peluru berpandu, dan kebergantungan dan bukannya radioaktif. Dan dominasi itu lebih mendalam dan berpanjangan kerana ia tidak kelihatan. Mengetuk papan kekunci, saya mula menyenaraikan kes-kes tertentu. Mari lihat bidang ketenteraan. Dalam peperangan moden, AI menganalisis data satelit peninjauan, meramalkan corak pergerakan musuh, dan mengira masa serangan yang optimum. Jika AI ini milik syarikat asing, semua maklumat ketenteraan negara itu dikongsi dalam masa nyata. Kekalahan ditentukan sebelum perang bermula. Bidang ekonomi juga sama. AI menganalisis tren pasaran, merumuskan strategi pelaburan, dan mensimulasikan dasar industri. Bergantung pada AI asing bermakna semua aliran ekonomi negara itu terdedah kepada pihak luar industri mana yang ingin dibangunkan, syarikat mana yang menghadapi masalah, dasar mana yang disediakan oleh kerajaan, semuanya kelihatan. Sistem kewangan adalah lebih terdedah. Dalam dunia di mana AI bertanggungjawab untuk penilaian kredit, kelulusan pinjaman, dan transaksi, pihak yang mengawal AI mengawal aliran wang. Kedaulatan kewangan sesebuah negara secara efektif diserahkan kepada pihak luar. Bidang pendapat umum dan maklumat adalah bahagian yang paling menakutkan. AI menyusun berita, menyesuaikan algoritma media sosial, dan menentukan apa yang dilihat dan dipercayai oleh orang ramai. Bergantung pada platform AI asing, bermakna pemikiran rakyat negara itu sendiri boleh direka bentuk dari luar. Saya berhenti menaip sebentar dan merenung skrin. Saya bimbang apa yang saya tulis akan terasa berlebihan. Tetapi ini bukan keterlaluan. Ini adalah realiti. Ia sudah berlaku di banyak negara. Perbezaan antara negara yang memiliki AI dan negara yang menggunakan AI bukanlah jurang teknologi yang mudah. Ini adalah kewujudan kedaulatan. Jika perbezaan antara negara merdeka dan tanah jajahan pada abad ke-20 adalah dalam kekuatan ketenteraan dan kawalan sumber, pada abad ke-21, pemilikan AI mengambil peranan itu. Apa yang lebih menakutkan ialah dominasi ini tidak ganas. Tiada pistol diperlukan dan tiada kereta kebal diperlukan. Hanya satu kontrak sudah mencukupi. Gunakan AI kami. Ia mudah, ia cekap, ia murah. Sebaik sahaja mereka mula bergantung, mereka tidak boleh keluar. Keseluruhan sistem dibina dengan AI asing, kaki tangan dilatih untuk sistem itu, dan data terkumpul di platform itu. Untuk mendapatkan kemerdekaan dalam keadaan ini, mereka perlu membina semuanya dari awal. Ia hampir mustahil. Oleh itu, kebanyakan negara berputus asa untuk membuat pilihan. Mereka membuat kesimpulan bahawa adalah realistik untuk memilih antara menggunakan AI Amerika atau menggunakan AI China. Membina sistem AI yang bebas adalah terlalu mahal, memakan masa yang lama, dan kemungkinan kejayaan adalah rendah. Tetapi 17 negara itu membuat pilihan yang kelihatan mustahil. Saya mengangkat cawan kopi dan menghirupnya. Ia sudah sejuk, meninggalkan rasa pahit. Tetapi ia membantu saya untuk menyedarkan diri. Saya meletakkan tangan saya di atas papan kekunci semula. Saya perlu menulis ayat utama laporan itu. Saya perlu menjelaskan mengapa pilihan 17 negara itu bukan sekadar isu diplomatik, tetapi krisis strategik bagi Amerika Syarikat. Saya menulis, AI bukanlah perisian. Ia adalah senjata nuklear abad ke-21. Bezanya ialah senjata nuklear menjadi penghalang dengan tidak digunakan, manakala AI menjadi dominasi dengan digunakan setiap hari. Dan saya menyambung ayat seterusnya. Kami melihat AI sebagai industri, tetapi dunia melihat AI sebagai kedaulatan. Pilihan 17 negara itu bukanlah pilihan teknologi, tetapi pengisytiharan kemerdekaan. Jari saya berhenti. Saya tahu betapa beratnya maksud ayat yang baru saya tulis. Apabila laporan ini diserahkan, kerajaan AS akan menyedari keseriusan keadaan. Atau
Mereka mungkin mengkritik saya kerana keterlaluan, tetapi saya tahu ini bukan keterlaluan. AI sudah pun membentuk semula dunia. Susunan dunia abad ke-21 akan ditentukan oleh siapa yang memiliki AI. Dan kini, keretakan sedang berlaku dalam susunan itu. Susunan yang dipercayai akan dibahagikan oleh dua gergasi, Amerika Syarikat dan China. 17 negara itu menolak susunan itu. Mereka memilih laluan ketiga, dan nama laluan itu adalah Malaysia. Saya menyimpan laporan itu dan berfikir, persoalan seterusnya jelas. Kenapa Malaysia? Apa yang membolehkan Malaysia melakukannya? Bagaimana Malaysia boleh memberikan apa yang Amerika Syarikat dan China tidak dapat berikan? Untuk mencari jawapan itu, saya perlu menggali lebih dalam. Nombor, data, dan lapangan. Matahari di luar tingkap semakin cerah, tetapi fikiran saya semakin rumit. Ini bukan persaingan teknologi yang mudah. Ini adalah masalah kelangsungan hidup negara pada abad ke-21. Di baris terakhir laporan saya menulis, masa depan yang tidak terkawal akan tiba, dan kita mungkin tidak memegang kunci kepada masa depan itu. Sehari selepas menghantar laporan itu, saya dipanggil ke bilik situasi Rumah Putih. Ia adalah mesyuarat tergempar Majlis Keselamatan Negara. Lebih 20 pegawai kanan sudah berkumpul di dalam bilik mesyuarat. Setiausaha Negara, Timbalan Setiausaha Pertahanan, Timbalan Pengarah CIA, dan juga eksekutif syarikat teknologi besar yang diterbangkan dari Silicon Valley. Topik mesyuarat itu jelas, bagaimana untuk mentafsir dan bertindak balas terhadap pemergian 17 negara itu. Setiausaha Negara membuka mesyuarat. Beliau meringkaskan laporan saya secara ringkas dan kemudian meminta pendapat hadirin. Tetapi suasana itu berbeza daripada apa yang saya jangkakan. Terdapat perasaan santai, lebih daripada rasa krisis. Seorang eksekutif teknologi besar mula bercakap. Beliau berkata dengan suara yang tenang bahawa pilihan 17 negara itu boleh difahami, tetapi dalam jangka masa panjang, mereka pasti akan kembali ke kem Amerika Syarikat atau China. Alasannya ialah infrastruktur teras ekosistem AI sudah dibahagikan kepada dua bahagian. Mendengar kata-kata itu, saya tahu. Mereka masih yakin. Mereka percaya bahawa dunia sudah dibahagikan dan susunan itu tidak akan digoncang. Sebenarnya, keyakinan mereka ada asasnya. Selama 10 tahun yang lalu, Amerika Syarikat dan China telah membahagikan pasaran AI global secara senyap tetapi menyeluruh. Dengan cara mereka sendiri, di kawasan mereka sendiri. Proses itu serupa dengan bagaimana Perang Dingin pada abad ke-20 membahagikan dunia kepada Timur dan Barat. Cuma, kali ini, platform menggantikan ideologi dan kebergantungan teknologi adalah cara, bukannya perikatan ketenteraan. Amerika Syarikat menguasai standar. Rangka kerja teras yang diperlukan untuk pembangunan AI TensorFlow, PyTorch, CUDA semuanya datang dari syarikat AS. Penyelidik dan pembangun AI di seluruh dunia dilatih dengan alat ini dan membina sistem dengan alat ini. Menguasai standar bukan sekadar menyediakan teknologi, ia menetapkan cara berfikir itu sendiri. Infrastruktur awan juga didominasi oleh Amerika Syarikat. Pelayan tiga syarikat Amazon, Microsoft, Google mengendalikan lebih daripada separuh daripada pengiraan AI global. Jika sesebuah negara ingin membangunkan AI, mereka akhirnya perlu menyewa awan ini. Data, pengiraan, dan ruang penyimpanan semuanya berada di pelayan syarikat AS. Teknologi chip adalah lebih penting. Tanpa GPU Nvidia, AI berprestasi tinggi tidak boleh dibina. Seluruh dunia beratur untuk membeli chip ini, dan kerajaan AS menggunakan pengaruhnya dengan mengawal bekalan itu. Kuasa untuk memutuskan siapa yang boleh membeli dan siapa yang tidak boleh adalah kuasa itu sendiri. Sebaliknya, China menguasai pasaran. Terdapat kolam data besar 1,4 bilion penduduk dan ekosistem AI bersepadu yang didorong oleh kerajaan. Platform yang dibina oleh Baidu, Alibaba, dan Tencent menguasai sepenuhnya pasaran domestik China dan berkembang pesat ke negara-negara membangun berdasarkan pengalaman itu. Strategi China adalah mudah, menyediakan penyelesaian AI yang murah, pantas, dan berkesan. Bagi negara yang mahukan hasil segera tanpa standar etika yang rumit atau keperluan ketelusan, pendekatan China adalah menarik. Selain itu, mereka menawarkan pelaburan infrastruktur sebagai package dikaitkan dengan proyek inisiatif jalur dan jalan. Dengan cara itu dunia dibahagikan. Sekutu tradisional seperti Eropah, Jepun, dan Australia berada di kem AS. Negara-negara di Afrika, Asia Tengah, dan beberapa negara Asia Tenggara memilih China. Secara luaran, nampaknya terdapat kebebasan memilih,
tetapi pada hakikatnya, ia adalah struktur di mana mereka terpaksa memilih salah satu daripada dua. Seorang pegawai Jabatan Pertahanan di bilik mesyuarat itu bercakap. Beliau memaparkan peta dunia di skrin. Peta itu diwarnakan biru dan merah. Biru adalah negara-negara yang bersekutu dengan ekosistem AI AS, dan merah adalah negara-negara di pihak China. Hampir tiada negara yang kekal kelabu. Beliau berkata, susunan AI global sudah stabil. Sesetengah negara mungkin mencuba pilihan lain buat sementara waktu, tetapi mereka akhirnya akan kembali kepada struktur ini. Alasannya ialah tiada negara selain Amerika Syarikat dan China yang boleh membina ekosistem AI yang lengkap. Mendengar kata-kata itu saya mengangguk. Ia bukan salah. Memang, untuk melengkapkan ekosistem AI, sumber yang besar diperlukan. Pertama, keupayaan reka bentuk dan pembuatan semikonduktor. Kemudian, infrastruktur tenaga untuk mengendalikan pusat data berskala besar. Beribu-ribu penyelidik AI dan jurutera perisian juga perlu dijamin. Modal untuk membina dan mengekalkan rangkaian perkhidmatan global adalah penting. Hanya Amerika Syarikat dan China yang memenuhi semua syarat ini secara serentak. Kesatuan Eropah tidak dapat melakukannya sebagai negara individu, dan Jepun mempunyai saiz pasaran yang kecil. India mempunyai tenaga kerja, tetapi kekurangan infrastruktur, dan Rusia tidak mempunyai modal. Jadi, kami yakin, dunia sudah dibahagikan kepada dua, dan tiada pilihan lain wujud. Seorang penganalisis CIA menambah komen. Beliau menggunakan istilah ekonomi untuk menerangkan. Susunan dunia dalam era AI adalah struktur tuan tanah dan penyewa. Amerika Syarikat dan China adalah tuan tanah, dan negara-negara lain adalah penyewa. Tuan tanah memiliki bangunan dan menetapkan peraturan. Penyewa membayar sewa dan mengikut peraturan. Walaupun penyewa tidak berpuas hati, pilihan mereka terhad, pergi kepada tuan tanah lain atau tahan sahaja. Membina rumah sendiri secara realistik adalah mustahil. AI juga sama. Negara-negara yang menggunakan platform Amerika atau China hanya boleh bergerak dalam peraturan yang ditetapkan oleh mereka. Data disimpan di pelayan tuan tanah. Algoritma dikemas kini oleh tuan tanah dan harga ditentukan oleh tuan tanah. Penyewa terpaksa menahan ketidakselesaan, kerana jika mereka pergi, mereka tiada tempat untuk pergi. Suasana bilik mesyuarat menjadi semakin optimistik. Beberapa hadirin tersenyum. Pendapat yang dominan ialah percubaan Malaysia adalah menarik tetapi tidak mampan. Mereka berkata pilihan 17 negara itu hanyalah eksperimen sementara dan mereka akan menghadapi realiti tidak lama lagi. Mendengar kata-kata mereka, saya merasakan ketidakselesaan yang aneh. Secara logiknya, mereka betul. Ekosistem AI Amerika Syarikat dan China adalah benteng besar yang dibina selama lebih sedekad. Mereka mempunyai modal, teknologi, tenaga kerja, dan pasaran. Tidak kira betapa cemerlangnya Malaysia, mustahil untuk mengejar semua ini dalam jangka masa yang singkat. Tetapi sesuatu yang mengganggu saya, fakta bahawa 17 negara itu bergerak serentak terus bermain di fikiran saya. Jika mereka hanya memilih Malaysia kerana percaya pada keupayaan teknologinya, tidak ada sebab untuk bergerak serentak. Ini kelihatan seperti hasil daripada melihat gambaran yang lebih besar. Dan bukan pertimbangan negara individu. Adakah mereka melihat sesuatu yang kami tidak lihat? Atau adakah mereka menemui masalah dalam apa yang kami percaya sebagai perkara biasa? Mesyuarat itu berakhir dalam masa 2 jam. Kesimpulannya adalah mudah. Pantau keadaan. Tetapi jangan bertindak balas secara berlebihan. Keputusan itu adalah bahawa keadaan akan kembali normal secara semula jadi dari masa ke masa. Saya meninggalkan bilik mesyuarat dan berjalan di koridor. Foto-foto bekas presiden digantung di dinding di kedua-dua belah. Mereka mewakili detik-detik apabila Amerika Syarikat memimpin dunia dalam era masing-masing dengan kuasa ketenteraan, kuasa ekonomi, budaya, dan teknologi. Tetapi keadaan yang kami hadapi sekarang adalah berbeza daripada sebelum ini. Pada masa lalu, kuasa adalah jelas. Kami boleh mengira bilangan kapal pengangkut pesawat, berapa GDP dan bilangan sekutu. Tetapi kuasa dalam era AI tidak kelihatan. Ia berada di dalam pelayan, dalam algoritma, dan tersembunyi dalam aliran data. Dan kami menganggap kuasa itu terlalu biasa. Amerika Syarikat dan China membahagikan dunia. Tiada pilihan lain. Ini mungkin keangkuhan, bukan keyakinan. Tetapi pada saat itu, orang-orang di bilik mesyuarat, termasuk saya, tidak menyedari perkara itu. Kami percaya kami adalah tuan tanah. Kami fikir penyewa tidak boleh hidup tanpa kami.
Tetapi bagaimana jika penyewa telah menemui cara untuk membina rumah mereka sendiri dan bagaimana jika seseorang telah menunjukkan kepada mereka cara itu? Saya kembali ke pejabat saya dan melihat keluar tingkap. Langit Washington cerah, tetapi fikiran saya menjadi semakin berat. Fikiran bahawa kami mungkin terlepas sesuatu semakin kuat. Tetapi saya masih tidak tahu apa itu. Seminggu telah berlalu sejak mesyuarat Rumah Putih. Keadaan tenang. Tiada pergerakan istimewa dari 17 negara itu, dan kerajaan AS hanya memantau tanpa bertindak balas secara aktif. Ia mengikut kesimpulan yang dicapai di bilik mesyuarat. Keadaan akan kembali normal dari masa ke masa, tetapi saya semakin yakin bahawa pertimbangan itu salah. Bahan-bahan berkaitan Malaysia terkumpul di meja saya. Laporan dari Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, kertas putih dari Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, dan status pengembangan syarikat Malaysia di luar negara. Membaca setiap satu, saya tidak dapat menghilangkan perasaan bahawa kami terlepas sesuatu yang asas. Masalahnya adalah cara kami melihat Malaysia itu sendiri. Kerajaan AS dan Silicon Valley sentiasa mengklasifikasikan Malaysia sebagai negara berteknologi maju. Penilaian itu adalah bahawa mereka pandai membuat semikonduktor, telefon pintar, dan berada di peringkat terbaik dunia dalam bateri dan paparan. Ini adalah fakta. Ia bukan salah, tetapi masalahnya adalah kami fikir itu sahaja. Kami melihat Malaysia hanya sebagai negara pembuatan, negara yang membuat komponen unggul, yang mampu mengendalikan proses yang tepat, dan mempunyai keupayaan pengeluaran besar-besaran yang pantas. Oleh itu, kami secara semula jadi mengandaikan bahawa Malaysia akan mengambil peranan merealisasikan sistem yang direka oleh Amerika Syarikat atau China. Ini adalah sejenis stereotip. Peranan Malaysia dalam susunan industri abad ke-20 adalah begitu. Amerika Syarikat membangunkan teknologi dan Malaysia menghasilkan. Jepun mereka bentuk dan Malaysia mengeluarkan. Kami melihat Malaysia sebagai pelaksana yang cemerlang, tetapi bukan pereka. Oleh itu, apabila 17 negara memilih Malaysia, kami mentafsirkannya seperti ini. Malaysia menawarkan tahap teknologi yang serupa, dengan harga yang lebih rendah daripada Amerika Syarikat atau China. Kami fikir ia adalah pilihan nilai untuk wang. Tetapi itu adalah analisis yang sama sekali salah. Saya membuka semula laporan transformasi digital Arab Saudi. Saya melihat dengan teliti kandungan kerjasama yang mereka tanda tangani dengan Malaysia. Ia bukan sekadar kontrak untuk memperkenalkan model AI. Ia adalah pakej komprehensif yang merangkumi reka bentuk pusat data, infrastruktur tenaga, rantaian bekalan semikonduktor, program pembangunan tenaga kerja, malah sistem penyelenggaraan jangka panjang. Ini bukan penjualan teknologi, ini adalah reka bentuk sistem negara. Saya menyemak kontrak negara-negara lain. Indonesia, Vietnam, Emiria Arab Bersatu, semuanya mempunyai struktur yang serupa. Malaysia tidak menjual produk siap kepada mereka. Malaysia memindahkan keseluruhan keupayaan untuk membinanya sendiri. Ini sama sekali berbeza daripada cara kerjasama yang kami bayangkan. Cara syarikat AS mengekspor AI adalah jelas. Menyediakan platform, menjual perkhidmatan awan, dan menerima lesen. Pelanggan boleh menggunakan sistem yang kami buat, tetapi tidak boleh memilikinya atau mengubah suainya. Kami meminjamkan kotak hitam. China juga serupa. Mereka menyediakan penyelesaian yang lengkap, tetapi China mengawal teknologi teras. Pelanggan boleh mendapatkan hasilnya, tetapi tidak tahu prosesnya. Ini juga merupakan sejenis struktur kebergantungan. Tetapi Malaysia berbeza. Malaysia tidak memberikan kotak hitam. Malaysia menunjukkan kepada mereka cara membuat kotak hitam itu. Bagaimana untuk mereka bentuk pusat data, bagaimana untuk mendapatkan kuasa, bagaimana untuk mendapatkan semikonduktor, bagaimana untuk melatih model AI keseluruhan proses dari awal hingga akhir. Saya berfikir mengapa perbezaan ini wujud. Amerika Syarikat dan China melihat AI sebagai alat dominasi. Matlamat kami adalah untuk mendapatkan kelebihan, dan negara-negara lain bergantung kepada kami. Oleh itu, kami tidak akan menyerahkan teknologi teras. Kami perlu mengekalkan hubungan kebergantungan untuk terus mendapat keuntungan. Tetapi Malaysia nampaknya telah membuat pengiraan yang berbeza. Malaysia membantu 17 negara itu membina ekosistem AI yang bebas, tetapi dalam proses itu, komponen dan sistem Malaysia menjadi penting. Mereka bentuk struktur saling kebergantungan. Bukan kebergantungan, mereka merdeka, tetapi masih terhubung dengan Malaysia. Ia lebih licik, atau lebih tepat, lebih bijak. Saya duduk di meja saya dan berfikir dengan mendalam.
Ini adalah apa yang kami terlepas. Malaysia bukan sekadar negara yang cemerlang dalam teknologi. Malaysia adalah negara yang boleh mereka bentuk sistem. Negara yang boleh mengintegrasikan teknologi individu menjadi satu infrastruktur negara yang berfungsi. Membuat semikonduktor, menghasilkan bateri, dan mengeluarkan robot adalah teknologi individu. Tetapi menyambungkan semua ini untuk membina ekosistem AI sesebuah negara dari awal hingga akhir adalah keupayaan pada tahap yang sama sekali berbeza. Ini adalah keupayaan reka bentuk, keupayaan integrasi, dan keupayaan pembinaan negara. Amerika Syarikat meremehkan keupayaan ini. Kami fikir Malaysia akan kekal dalam peranan pembekal komponen. Kami melihat Samsung menjual semikonduktor, LG menjual bateri, dan Hyundai menjual robot sebagai penyertaan mereka. Tetapi Malaysia mengikat semua itu bersama dan menyediakannya sebagai penyelesaian peringkat negara. Ini adalah sesuatu yang kami tidak boleh lakukan. Amerika Syarikat adalah yang terbaik dalam teknologi individu, tetapi lemah dalam keupayaan untuk mengintegrasikannya. Silicon Valley pandai membuat perisian, tetapi bergantung kepada Asia untuk perkakasan. Syarikat tenaga membekalkan kuasa, tetapi terputus daripada pusat data. Setiap industri bergerak secara berasingan. China mempunyai keupayaan integrasi, tetapi kekurangan kepercayaan. Apabila mereka menawarkan teknologi, semua orang curiga. Adakah mereka benar-benar akan membenarkan kemerdekaan, atau adakah mereka akan mencuri data? Beban politik terlalu besar. Malaysia mempunyai kedua-duanya. Mereka mempunyai teknologi, keupayaan pembuatan, dan pengalaman integrasi. Di samping itu, mereka neutral dari segi politik. Sebagai negara yang lebih kecil, mereka tidak kelihatan mempunyai cita-cita untuk menguasai dunia, dan oleh itu, mereka boleh dipercayai. Barulah saya sadar, pilihan 17 negara itu bukanlah impuls. Ini adalah pertimbangan yang sangat rasional. Mereka menemui di Malaysia apa yang Amerika Syarikat dan China tidak dapat berikan, satu-satunya laluan untuk mendapatkan teknologi bertaraf dunia sambil mengekalkan kedaulatan AI yang bebas. Dan kami tidak melihatnya. Saya faham mengapa semua orang di bilik mesyuarat seminggu yang lalu optimistik. Kami masih melihat Malaysia melalui kerangka abad ke-20. Negara pembuatan, pembekal komponen, negara teknologi kelas kedua. Dalam kerangka ini, Malaysia tidak boleh menggantikan Amerika Syarikat dan China, tetapi abad ke-21 bergerak dengan peraturan yang berbeza. Apa yang diperlukan dalam era AI bukanlah perisian terbaik atau modal terbesar. Ia adalah keupayaan untuk mengintegrasikan setiap lapisan dari semikonduktor hingga tenaga, pembuatan, robotik, dan perisian, dan sikap untuk menyediakannya dengan cara yang boleh dipercayai. Malaysia mempunyai kedua-duanya. Saya memandang ke skrin komputer riba saya. Saya perlu menulis laporan baharu. Kali ini, ia adalah laporan yang mengandungi pengakuan, bukan amaran, bahawa kami salah menilai Malaysia. Dan pilihan 17 negara itu bukanlah fenomena sementara, tetapi permulaan perubahan struktur. Tetapi jika saya menghantar ini, pasti akan ada tentangan. Siapa yang akan mudah menerima laporan bahawa Amerika Syarikat kehilangan hegemoni AI global? Terutama jika negara yang merampas hegemoni itu adalah Malaysia. Namun, saya perlu menulisnya. Realiti tidak akan berubah hanya dengan mengabaikan kebenaran. Saya menaip ayat pertama. Kami tersalah nilai Malaysia. Jari saya berhenti. Saya tahu berapa banyak riak yang akan dicetuskan oleh ayat ini. Tetapi saya perlu terus menulis. Saya menyambung ayat seterusnya. Malaysia bukan negara teknologi, tetapi negara pereka sistem. Saya mengambil cawan kopi. Ia sudah sejuk, tetapi cukup untuk menyedarkan saya. Kini tiba masanya untuk mengesahkan nombor. Sama ada kesilapan analisis kami hanyalah kesilapan atau perubahan yang benar-benar berlaku dalam realiti. Data tidak berbohong. Matahari di luar tingkap semakin terbenam, tetapi hari saya nampaknya baru bermula. 2 hari kemudian, orang yang mengetuk pintu pejabat saya ialah Ethan Miller. Beliau adalah jurutera infrastruktur pusat data di bawah Jabatan Tenaga AS. Beliau adalah seorang praktikal yang lebih mempercayai sistem yang benar-benar berfungsi daripada laporan yang cantik. Beliau tidak banyak bercakap, tetapi apabila beliau membuka mulut, semua orang mendengar. Ethan masuk hanya dengan komputer riba. Tanpa sebarang ucapan, beliau terus kepada perkara utama. Beliau memusingkan skrin ke arah meja saya dan berkata, "Saya menyusun semula data berkaitan Malaysia, dan ada sesuatu yang pelik." Saya melihat skrin.
Lembaran kerja dipenuhi dengan petunjuk berkaitan AI Malaysia dari 3 tahun yang lalu. Jumlah pemerolehan GPU, indeks prestasi model AI, kelajuan pengeluaran semikonduktor, status pembesaran pusat data, pelaburan infrastruktur kuasa, setiap item disenaraikan dengan angka suku tahunan. Ethan menunjuk ke skrin dengan jarinya. Lihat nombor ini. Sehingga suku pertama 2023, petunjuk Malaysia berada dalam julat yang dijangkakan. Mereka berkembang dengan stabil, tetapi jurangnya masih besar berbanding Amerika Syarikat atau China. Ia adalah tahap yang munasabah. Tetapi dari suku kedua 2023, sesuatu mula berubah. Pemerolehan GPU tiba-tiba meningkat 30%. Suku seterusnya 50%. Suku seterusnya 70%. Kadar peningkatan semakin besar setiap suku tahun. Indeks prestasi model AI juga sama. Keluk yang meningkat perlahan-lahan tiba-tiba menjadi curam pada satu ketika. Saya bertanya kepada Ethan, adakah ini ralat pengukuran? Adakah cara pengumpulan data berubah? Ethan menggelengkan kepalanya. Beliau berkata beliau telah mengesahkan semula 3 kali. Beliau juga telah mengesahkan silang dengan pelbagai sumber. Beliau berkata, ia bukan ralat. Jadi, apa ini? Saya bertanya. Ethan menatal skrin dan menunjukkan petunjuk lain. Kelajuan pembuatan, infrastruktur tenaga, pengeluaran robot semuanya meningkat serentak pada masa yang sama. Bukan satu, tetapi semua petunjuk. Untuk mengatakannya, kebetulan adalah terlalu sejajar. Ini bukan pertumbuhan semula jadi. Ini adalah pertumbuhan yang dirancang. Ethan memaparkan skrin seterusnya. Ia adalah corak pelaburan syarikat-syarikat utama Malaysia dan agensi kerajaan. Samsung, LG, SK, Hyundai tidak. Dalam kes ini, Petronas, Tenaga Nasional, syarikat konglomerat besar Malaysia, dan agensi kerajaan seperti MITI dan MOSTI. Ia adalah rekod perbelanjaan belanjawan mereka. Sejak tahun 2022, dana telah disalurkan secara intensif ke dalam bidang tertentu. Semikonduktor AI, pusat data, sistem kuasa, barisan pembuatan robot, pembangunan reaktor modular kecil, SMR. Setiap satu kelihatan seperti projek yang berasingan. Tetapi apabila dilihat secara keseluruhan, ia adalah satu gambaran. Ethan berkata dengan perlahan, ini bukan mengejar. Ini adalah kelajuan yang telah dirancang dari awal. Saya memikirkan maksud kata-katanya. Kebanyakan negara bertindak balas terhadap era AI. Mereka cuba mengejar kerana Amerika Syarikat mendahului dan bersaing kerana China melabur. Ia adalah strategi reaktif. Tetapi Malaysia berbeza. Malaysia telah bersiap sedia untuk saat ini selama bertahun-tahun. Saya melihat semula graf di skrin. 2022 adalah titik permulaan. Dari situ, semua petunjuk mula meningkat serentak. Ia bergerak serentak, seolah-olah seseorang telah menekan butang. 2022 adalah sejurus sebelum ChatGPT muncul. Sebelum seluruh dunia menyedari potensi letupan AI. Pada masa itu, Malaysia sudah bergerak. Ini bukan kebetulan. Ethan menunjukkan bahan seterusnya. Ia adalah pelan jangka sederhana hingga jangka panjang kerajaan Malaysia. Dokumen yang dipanggil Strategi Negara AI yang dikeluarkan pada tahun 2021. Ia adalah laporan lebih 100 muka surat dan Ethan telah menyerlahkan bahagian tertentu. Saya membaca bahagian-bahagian itu. Sasaran penguasaan dana semikonduktor, rancangan pemerolehan kuasa pusat data, pelan tindakan peningkatan robot pembuatan, kaedah inovasi infrastruktur tenaga. Semuanya ditulis dengan angka dan jadual yang spesifik. Dan apa yang mengejutkan ialah kemajuan sebenar hampir sejajar dengan rancangan ini. Saya bertanya kepada Ethan, adakah ini benar-benar mungkin? Untuk merancang rancangan yang begitu besar dan melaksanakannya dengan tepat, Ethan mengangkat bahu. Malaysia melakukannya. Nombor-nombor, membuktikannya. Saya bangun dari kerusi dan berjalan ke tingkap. Jalan-jalan Washington kelihatan. Kereta bergerak, orang berjalan, bangunan berdiri, semuanya kelihatan seperti biasa. Tetapi pikiran saya benar-benar tergoncang. Amerika Syarikat juga membuat rancangan. Kami merumuskan strategi jangka panjang dan menetapkan matlamat. Tetapi pelaksanaan adalah perkara lain. Kongres, syarikat dan kerajaan negeri bergerak dengan kepentingan mereka sendiri dan rancangan sentiasa dipindah dan ditangguhkan. Sentiasa ada jurang antara ideal dan realiti. Tetapi Malaysia hampir tiada jurang itu. Belanjawan dibelanjakan seperti yang dirancang, teknologi dibangunkan seperti yang disasarkan, dan infrastruktur dibina seperti yang ditetapkan. Kerajaan dan syarikat bergerak ke satu arah.
Ini bukan sekadar isu kecekapan. Ini adalah perbezaan dalam keupayaan operasi negara. Ethan berkata dari belakang saya, ada sesuatu yang lebih pelik. Saya berpaling. Ethan memaparkan skrin baharu. Ia adalah data ekspor Malaysia, senarai negara destinasi ekspor untuk komponen dan sistem berkaitan AI. Ia adalah jadual yang menyusun negara-negara yang paling banyak diekspor oleh Malaysia dalam tempoh 2 tahun yang lalu. Saat saya melihat senarai itu, nafas saya terhenti. Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu, Qatar, Indonesia, Vietnam, Thailand. Semuanya adalah negara yang termasuk dalam 17 negara yang kami hilang. Malaysia sudah berurusan dengan mereka 2 tahun yang lalu. Ia bukan sekadar urusan biasa. Peralatan pusat data, sistem kuasa, barisan pembuatan, semikonduktor Malaysia telah membekalkan komponen teras infrastruktur AI kepada mereka secara berterusan. Dan dalam proses itu, mereka membina kepercayaan. Tanpa kami sedari, Malaysia sudah menjadi rakan kongsi mereka. Saya duduk semula di kerusi saya. Fikiran saya rumit. Semua ini tidak mungkin kebetulan. Malaysia telah bersiap sedia untuk saat ini selama bertahun-tahun. Mereka membangunkan teknologi, membina infrastruktur, dan membina hubungan. Dan apabila tiba masanya, mereka bergerak. Pilihan 17 negara untuk memilih Malaysia secara serentak bukanlah keputusan yang tiba-tiba. Ia adalah keperluan yang datang selepas persediaan yang panjang. Ethan menutup komputer riba dan berkata, semasa kami menjejaki Malaysia, Malaysia sudah beberapa langkah di hadapan. Nombor tidak berbohong. Saya mengambil cawan kopi di meja saya. Ia sejuk, tetapi saya meminumnya. Saya perlu menyedarkan diri. Apa yang saya lihat setakat ini hanyalah nombor, graf, jadual, dan statistik. Tetapi di sebalik nombor itu, terdapat realiti. Saya perlu melihat sendiri apa yang sebenarnya berlaku di Malaysia. Laporan dan data sahaja tidak mencukupi. Saya perlu melihat dengan mata saya sendiri sama ada kelajuan ini benar-benar mampan dan sama ada sistem ini benar-benar berfungsi. Ethan berkata kata-kata terakhir sambil meninggalkan pejabat, berhati-hatilah. Malaysia mungkin jauh lebih di hadapan daripada yang kita fikirkan. Pintu ditutup. Saya tinggal bersendirian di pejabat. Merenung skrin. Graf masih ada. Keluk yang meningkat secara curam. Keluk itu bukan sekadar nombor. Itu adalah isyarat yang dihantar oleh negara bernama Malaysia kepada dunia. Isyarat bahawa kami sudah bersedia. Dan 17 negara yang menerima isyarat itu telah bertindak balas. Mereka tahu bahawa Malaysia adalah nyata. Mereka tidak menilai hanya dengan nombor. Mereka telah mengesahkan secara langsung. Itulah sebabnya mereka bergerak. Kini giliran saya. Giliran saya untuk mengesahkan secara langsung. Langit di luar tingkap semakin gelap. Tetapi fikiran saya menjadi semakin jelas. Malaysia bukan pemboleh ubah. Malaysia adalah rancangan. Dan rancangan itu sudah dilaksanakan. Nombor-nombor mengkhianati keyakinan kami terlebih dahulu. Saya tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Kelia, pada awal pagi. Saya bergelut sehingga malam sebelum berlepas. Perlukah saya benar-benar pergi sendiri? Adakah laporan dan data tidak mencukupi? Tetapi akhirnya, saya menaiki pesawat. Kerana nombor menunjukkan fakta, tetapi tidak mengandungi berat realiti. Apabila saya keluar dari lapangan terbang, Kuala Lumpur terbentang. Bangunan pencakar langit berdiri rapat, dan kereta bergerak dengan teratur di jalan raya. Di permukaan, ia adalah bandar metropolitan biasa. Ia tidak kelihatan jauh berbeza dari New York atau San Francisco. Destinasi pertama saya ialah sebuah kilang komponen elektronik di Selangor. Saya tidak meminta makmal atau kemudahan perintis. Saya mahu melihat tapak pengeluaran yang sebenarnya berfungsi. Pegawai Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia yang memandu saya juga memahami perkara itu. Jadi, kami mulakan dari sini. Apabila saya melangkah masuk ke dalam kilang, pemandangan biasa terbentang. Lengan robot bergerak di barisan pengeluaran. Mereka mengimpal, memasang, dan memindahkan komponen. Ia adalah pemandangan biasa di kilang-kilang Amerika Syarikat juga. Tetapi apabila saya melihat lebih dekat, terdapat perbezaan. Di satu stesen kerja, lengan robot sedang memeriksa komponen kecil. Ia mengambil gambar dengan kamera, mengimbas, dan mengisih komponen. Pengurus kilang, Encik Khairul, menjelaskan, robot ini menggunakan sistem penglihatan AI untuk mencari kecacatan. Ketepatannya melebihi 99%. Saya bertanya, bilakah sistem ini diperkenalkan? Encik Khairul berkata, 1,5 tahun yang lalu.
Pada mulanya, ia adalah operasi percubaan, tetapi dalam masa 3 bulan, kami menggunakannya di seluruh barisan. Alasannya, katanya, adalah kerana ia berfungsi. Ungkapan kerana ia berfungsi menarik perhatian. Amerika Syarikat juga membangunkan sistem penglihatan AI. Di makmal, ia menunjukkan prestasi hampir sempurna. Tetapi pengenalan di lapangan adalah perlahan. Pertimbangan kami adalah bahawa ia berbahaya jika tidak sempurna. Kami mahukan 99,909% ketepatan, bukan 99%. Tetapi Malaysia bermula dengan 99%. Dan mereka meningkatkan ketepatan semasa menggunakannya di lapangan. Encik Khairul berkata, sekarang ia telah meningkat kepada 97%. AI belajar apabila data kecacatan sebenar terkumpul. Kami berpindah ke barisan seterusnya. Di sini, robot pemasangan berfungsi. Tetapi apa yang menarik ialah terdapat manusia yang bekerja bersama robot. Mereka bekerja sama. Robot mengangkat komponen berat dan pekerja memasangnya dengan tepat. Robot melakukan kerja berulang dan pekerja mengendalikan situasi pengecualian. Ia adalah struktur yang saling melengkapi kelemahan masing-masing. Encik Khairul menjelaskan, pada mulanya kami bertujuan untuk automasi penuh, tetapi secara realistik ia mustahil. Terlalu banyak situasi pengecualian, dan kami tidak boleh memprogramkan setiap kemungkinan. Jadi, katanya, mereka mengubah pendekatan ke arah robot dan manusia bekerja bersama. Saya memikirkan kata-kata itu. Ini adalah intipati. Malaysia tidak mengejar automasi yang sempurna. Sebaliknya, mereka mencipta kerjasama yang cukup baik, dan ia benar-benar berfungsi. Pada sebelah petang, saya melawat pusat logistik di Shah Alam. Ia adalah gudang pengedaran yang besar. Apabila saya melangkah masuk ke dalam bangunan, manusia dan mesin bergerak bersama. Robot-robot kecil bergerak di antara rak, tetapi ia bukan autonomi sepenuhnya. Robot mencari barang, dan pekerja mengambilnya dan meletakkannya di dalam peti simpanan. Robot hanya bertanggung jawab untuk pengangkutan. Barisan pembungkusan juga serupa. Robot menyusun kotak, dan pekerja menyelesaikannya dengan pita. Pengurus pusat Puan Azlina berkata, pusat logistik automatik sepenuhnya belum realistik lagi. Kosnya adalah satu perkara, tetapi masalah yang tidak dijangka terus timbul. Jadi, katanya, mereka memperkenalkannya secara berperingkat. Tetapi apa yang penting ialah mereka sudah menggunakannya. Walaupun tidak sempurna, mereka meletakkannya di lapangan, mencari masalah semasa menggunakannya, dan memperbaikinya sedikit demi sedikit. Data dan pengalaman yang terkumpul dalam proses ini menjadikan versi seterusnya lebih baik. Saya bertanya kepada Puan Azlina, syarikat logistik AS juga cuba automasi. Mengapa anda fikir Malaysia lebih pantas? Puan Azlina berfikir sebentar dan menjawab, mungkin perbezaan dalam cara kami menerima risiko. Amerika Syarikat seolah-olah berfikir ia tidak boleh gagal, tetapi Malaysia berpendapat tidak mengapa untuk gagal. Kami mempunyai budaya untuk gagal dengan cepat dan memperbaikinya dengan cepat. Saya mengangguk. Itu benar. Pada waktu malam, saya melawat sebuah kilang kereta. Ia adalah barisan pengeluaran yang besar. Saya melihat proses mengimpal, mengecat, dan memasang. Terdapat banyak robot di sini, tetapi manusia masih memainkan peranan penting. Apa yang ditunjukkan oleh pengurus kilang ialah sistem pemeriksaan kualiti AI. Apabila kenderaan siap bergerak melalui barisan, berpuluh-puluh kamera mengambil gambar dari setiap sudut. AI mencari kecacatan cat, ralat pemasangan, dan kerosakan luaran. Saya bertanya tentang ketepatan. 98%, katanya. Ia tidak sempurna. Jadi, pada akhirnya, pemeriksa mahir akan menyemak sekali lagi. Tetapi terima kasih kepada AI, masa pemeriksaan telah dipotong separuh. Pengurus kilang menambah, 3 tahun lalu, kami tidak pernah terfikir untuk memperkenalkan sistem seperti ini. Ia terlalu mahal dan rumit. Tetapi kini, penyelesaian AI tempatan tersedia dan ia menjadi mungkin, harganya berpatutan, dan aplikasinya di lapangan pantas. Saya meninggalkan kilang dan berfikir, tahap teknologi itu sendiri mungkin lebih maju di Amerika Syarikat. Tetapi kelajuan penempatan adalah lebih pantas di Malaysia. Dan kelajuan itu mencipta pengalaman, dan pengalaman itu mengembangkan teknologi sekali lagi. Saya kembali ke hotel dan melihat keluar tingkap. Pemandangan malam Kuala Lumpur terbentang. Ia adalah malam bandar biasa. Tetapi kini saya tahu, perbezaan tersembunyi dalam kebiasaan ini. Di Amerika Syarikat, AI masih merupakan projek.
Kami cuba mereka bentuk sistem yang sempurna, menghilangkan semua risiko, dan kemudian menempatkannya. Oleh itu, ia kekal di makmal dan kemudahan perintis. Tetapi di Malaysia, AI sudah menjadi alat. Walaupun tidak sempurna, mereka menempatkannya di lapangan dan memperbaikinya semasa menggunakannya. Dalam proses itu, mereka mengalami masalah sebenar, mengumpul data sebenar, dan mencipta penyelesaian sebenar. Inilah sebabnya 17 negara memilih Malaysia. Apa yang mereka mahukan bukanlah teknologi yang sempurna, ia adalah sistem yang berfungsi. Dan Malaysia dapat menunjukkannya kepada mereka, bukan dengan kata-kata, tetapi di lapangan. Saya membuka komputer riba saya dan mula membuat nota. Amerika Syarikat menunggu kesempurnaan, Malaysia memilih fungsi. Tetapi saya rasa ada sesuatu yang masih kurang. Sebab Malaysia dapat menempatkan AI dengan begitu cepat, bukan hanya kerana budaya atau kelajuan. Pasti ada syarat fizikal yang lebih asas. Esok saya perlu mengesahkannya. Pusat data dan infrastruktur tenaga. Jawapan sebenar mungkin ada di sana. Keesokan paginya saya menuju ke pusat data di luar Kuala Lumpur, di kawasan seperti Cyberjaya. Ia bukan bangunan pencakar langit, tetapi struktur setingkat yang tersebar luas. Dinding luarnya tidak berwarna dan hampir tiada tingkap. Ia kelihatan seperti kotak besar. Tetapi di dalam kotak ini, jantung sistem AI Malaysia berdegup. Pengurus pusat, Encik Ramli, menyambut saya. Beliau adalah seorang jurutera pertengahan umur. Tiada pembentangan yang menarik. Beliau hanya berkata beliau akan menunjukkan kepada saya lapangan. Saya lebih suka begitu. Apabila kami melangkah masuk ke bilik pelayan, bunyi dengungan rendah memenuhi telinga saya. Beribu-ribu pelayan berdiri berbaris. Lampu berkelip pada setiap pelayan dan udara sejuk keluar dari sistem penyejukan. Encik Ramli menunjuk ke termometer. Suhu dalaman adalah 22 darjah Celsius. Sistem penyejukan besar-besaran beroperasi untuk menyejukkan haba yang dikeluarkan oleh pelayan. Saya bertanya, berapa banyak kuasa yang digunakan? Encik Ramli menjawab, bangunan ini sahaja menggunakan elektrik sebanyak sebuah bandar kecil. Saya memikirkan kata-kata itu. Satu pusat data menggunakan kuasa sebanyak satu bandar. Dan apabila era AI bermula, berpuluh-puluh, beratus-ratus pusat data seperti ini akan diperlukan. Encik Ramli meneruskan penjelasannya. AI adalah intensif pengiraan. Terutamanya model bahasa besar atau AI penjanaan imej memerlukan pengiraan yang besar. Tidak kira betapa pantasnya chip GPU, ia akhirnya dikuasakan oleh elektrik. Dan elektrik itulah masalahnya. Saya sudah tahu, Amerika Syarikat juga menghadapi masalah yang sama. Syarikat teknologi besar di California menangguhkan rancangan pengembangan pusat data kerana masalah bekalan kuasa, rangkaian penghantaran tidak dapat menampungnya. Negeri Oregon meluluskan pembinaan pusat data baharu, tetapi bekalan kuasa sahaja akan mengambil masa 3 tahun. Texas menghadapi had pada musim panas, dan terdapat risiko blackout walaupun dengan permintaan penghawa dingin sahaja. Virginia sudah mempunyai penggunaan kuasa pusat data melebihi 40% daripada jumlah penggunaan kuasa negeri. Masalahnya bukan sekadar kekurangan elektrik. Kami boleh menjana elektrik, kami boleh membina lebih banyak stesen jana kuasa, tetapi itu mengambil masa. Stesen jana kuasa arang batu mengambil masa 5 tahun, dan stesen jana kuasa nuklear mengambil masa 10 tahun atau lebih. AI memerlukan kuasa sekarang, bukan 5 tahun dari sekarang. Saya bertanya kepada Encik Ramli, bagaimana Malaysia menyelesaikan masalah ini? Encik Ramli menunjuk ke luar tingkap. Beberapa bangunan rendah kelihatan di belakang pusat data. Ia kelihatan seperti kemudahan industri. Encik Ramli berkata, itu dipanggil reaktor modular kecil, SMR. Kami memanggilnya SMR. Saya terkejut. SMR adalah teknologi nuklear generasi akan datang yang sedang dibangunkan di Amerika Syarikat. Ia lebih kecil, lebih selamat daripada reaktor sedia ada, dan boleh dibuat sebagai modul di kilang dan dipasang di lapangan. Tetapi saya tahu ia masih dalam peringkat eksperimen. Encik Ramli menggelengkan kepalanya. Di Malaysia, ia sudah berada di peringkat pengkomersialan. Kemudahan itu mula beroperasi tahun lepas. Ia membekalkan 70% daripada kuasa yang diperlukan oleh pusat data ini. Kami keluar dari bangunan. Kami menghampiri kemudahan SMR. Ia lebih kecil daripada yang saya sangka. Kira-kira 1/10 saiz stesen jana kuasa nuklear konvensional, tetapi ia beroperasi dengan stabil. Ketua Teknikal, Encik Ahmad, menjelaskan. Reaktor ini dibina di kilang. Ia tidak dipasang komponen demi komponen di lapangan.
Modul yang lengkap diangkut dengan truk dan dipasang. Tempoh pembinaan adalah 18 bulan. 18 bulan. Tidak sampai 1/10 masa reaktor konvensional. Saya bertanya, Amerika Syarikat juga sedang membangunkan SMR. Mengapa Malaysia mengkomersialkannya dahulu? Bukankah tahap teknologi lebih maju di Amerika Syarikat? Ketua teknikal berfikir sebentar dan menjawab, tahap teknologi adalah serupa. Mungkin Amerika Syarikat lebih maju, tetapi perbezaannya adalah keupayaan pembuatan. SMR dibuat di kilang. Ia memerlukan kimpalan yang tepat, perpaipan yang rumit, dan kawalan kualiti yang ketat. Ini adalah masalah pembuatan, bukan masalah reka bentuk. Dan Malaysia adalah kuasa pembuatan. Teknologi yang digunakan untuk membina kapal di Limbungan digunakan untuk pembuatan SMR. Sistem kawalan kualiti yang terkumpul dari kilang kereta digunakan. Proses tepat yang dipelajari dari pembuatan semikonduktor digunakan untuk pengeluaran komponen reaktor. Semuanya berhubung. Amerika Syarikat boleh mereka bentuk SMR, tetapi kami tidak boleh membuatnya. Kami boleh membuatnya, tetapi ia akan mengambil masa yang lama. Pembuatan Amerika Syarikat telah mengecil selama beberapa dekad. Tenaga kerja mahir, kemudahan pengeluaran, dan rantaian bekalan telah menjadi lemah. Malaysia berbeza. Jika mereka menerima reka bentuk, mereka boleh membuatnya dengan pantas dan tepat. Saya kembali ke pusat data. Saya melihat sekeliling bilik pelayan sekali lagi. Beribu-ribu pelayan masih beroperasi dengan gigih. Dan di bawahnya, SMR membekalkan kuasa secara senyap. Encik Ramli berkata, Malaysia akan membina 5 lagi pusat data berasaskan SMR tahun ini. 10 tahun depan. Dan kami mengekspor teknologi ini ke Timur Tengah dan Asia Tenggara. Pada ketika itu saya faham sepenuhnya. Sebab sebenar 17 negara memilih Malaysia. Apa yang mereka mahukan bukan sekadar teknologi AI. Ia adalah infrastruktur kuasa untuk menjalankan AI. Dan keupayaan untuk membina infrastruktur itu dengan cepat. Amerika Syarikat dan China juga mempunyai teknologi AI. Tetapi mereka tidak dapat menyelesaikan masalah kuasa. Amerika Syarikat mempunyai grid penghantaran yang lama. Dan China bergantung kepada penjanaan kuasa arang batu. Kedua-duanya tidak mampan. Malaysia menawarkan penyelesaian SMR. Dan bukan sebagai teori, tetapi sebagai sistem yang berfungsi. Arab Saudi mahu membina pusat data di padang pasir. Malaysia boleh menyediakannya dengan SMR. Vietnam mahukan infrastruktur AI di setiap bandar. Malaysia boleh menjual sistem bermodul. Ini bukan ekspor teknologi. Ini adalah ekspor keupayaan penyelesaian masalah. Saya meninggalkan pusat itu dan melihat keluar tingkap semasa menaiki teksi kembali ke hotel. Bangunan-bangunan Kuala Lumpur berlalu. Ia kelihatan seperti bandar biasa. Tetapi di bawah bandar ini, terdapat jawapan kepada masalah yang belum diselesaikan oleh negara-negara lain. Perbezaan antara negara yang boleh mereka bentuk dan negara yang boleh membuat. Amerika Syarikat mempunyai saintis terbaik di dunia. Kami mempunyai makmal terbaik, universiti terbaik. Keupayaan untuk membayangkan dan mereka bentuk teknologi baharu masih yang paling kuat. Tetapi keupayaan untuk merealisasikannya telah menjadi lemah. Kilang-kilang berpindah ke luar negara, pekerja mahir berkurangan, dan ekosistem pembuatan runtuh. Walaupun pelan reka bentuk itu sempurna, tiada tempat untuk membuatnya. Malaysia adalah sebaliknya. Mereka mungkin tidak dapat menandingi Amerika Syarikat dalam sains asas. Tetapi jika mereka menerima pelan reka bentuk, mereka boleh membuatnya lebih pantas dan lebih tepat daripada sesiapa pun di dunia. Dan dalam era AI, kelajuan adalah penting. Saya membuka komputer riba di bilik hotel. Saya perlu menyelesaikan laporan itu. Saya berfikir tentang bagaimana untuk menulis ayat terakhir. Jari saya bergerak di atas papan kekunci. Amerika Syarikat boleh melukis, tetapi Malaysia boleh membuat. Dan apa yang dunia perlukan sekarang bukanlah lukisan, tetapi produk sebenar. Saya menekan butang simpan. Kini saya perlu kembali ke Washington dan menyerahkan laporan ini. Ia dipenuhi dengan kandungan yang sukar diterima, tetapi semuanya adalah fakta. Kuala Lumpur bersinar dalam cahaya malam di luar tingkap. Saya mengemas beg saya dan berfikir tentang apa yang saya lihat sepanjang 2 hari ini. AI di kilang, robot di logistik, dan kuasa di pusat data. Malaysia tidak melakukan perkara secara berasingan. Semuanya berhubung. Teknologi membuat semikonduktor digunakan untuk pembuatan SMR. Kuasa yang dihasilkan oleh SMR menghidupkan pusat data melatih AI,
dan AI itu menjadikan kilang lebih pintar. Ini bukan masalah teknologi, ini adalah masalah sistem. Saya perlu menaiki penerbangan pagi esok. Apabila saya kembali ke Washington, mesyuarat akan menunggu. Apakah reaksi orang ramai terhadap laporan saya? Adakah mereka akan percaya? Atau adakah mereka akan fikir saya keterlaluan? Tetapi saya telah melihatnya dengan mata saya sendiri. Saya juga mengesahkannya dengan nombor. Malaysia sudah bergerak, dan 17 negara mengikutinya. Mulai esok, saya perlu bertanya soalan yang berbeza. Bukan kenapa Malaysia, tetapi apa yang perlu kita lakukan sekarang. Seminggu telah berlalu sejak saya kembali ke Washington. Laporan yang disemak semula terletak di atas meja saya. Ia sama sekali berbeza daripada versi yang saya tulis pada mulanya. Saya juga menukar tajuknya. Penilaian semula pemboleh ubah Malaysia. Kunci baharu kepada susunan AI abad ke-21. Saya bergelut lama sebelum menggunakan perkataan kunci, tetapi saya tidak dapat mencari ungkapan lain. Malaysia bukanlah pemboleh ubah. Malaysia adalah kehadiran yang akan diperlukan oleh kedua-dua kuasa besar, Amerika Syarikat dan China. Dalam mukadimah laporan saya menulis, kami memanggil Malaysia sebagai ikan bilis dalam pergaduhan ikan paus, berarti negara kecil yang terjejas antara dua kuasa besar. Tetapi analogi ini salah. Malaysia bukanlah ikan bilis. Malaysia adalah kunci yang diperlukan oleh kedua-dua ikan paus. Jari saya terhenti sebentar. Saya berfikir tentang bagaimana ayat ini akan diterima oleh peringkat atasan kerajaan ASEREC. Ia mungkin menyinggung harga diri. Ungkapan bahawa Amerika Syarikat memerlukan negara lain tidak sesuai dengan kedudukan kuasa hegemoni. Tetapi ia adalah kebenaran. Amerika Syarikat masih mempunyai teknologi AI paling kuat di dunia. Kapasiti penyelidikan, kumpulan bakat, dan modal masih yang terbaik. Tetapi kami menghadapi had dalam infrastruktur fizikal untuk merealisasikan teknologi itu. Dalam pengeluaran semikonduktor, sistem tenaga, dan kelajuan pembuatan, China juga sama. Mereka mempunyai pasaran yang besar dan modal yang kuat, tetapi mereka mempunyai kelemahan dalam teknologi canggih dan kepercayaan global. Negara-negara barat enggan menerima dominasi teknologi China. Malaysia tidak berada di celah-celah itu. Malaysia berada di tengah-tengah. Ia mempunyai keupayaan pembuatan untuk merealisasikan reka bentuk Amerika Syarikat dan neutraliti untuk menyediakan skala China dengan cara yang boleh dipercayai. Negara yang mempunyai teknologi canggih dan pengeluaran besar-besaran, inovasi dan kestabilan, kelajuan dan kualiti secara serentak. Saya menyambung perenggan seterusnya. Kejayaan Malaysia bukanlah kebetulan. Ini adalah hasil daripada persediaan yang terkumpul selama berdekad-dekad. Persediaan. Perkataan itu adalah intipati. Pelaburan intensif Malaysia dalam infrastruktur AI sejak 2022 bukanlah keputusan yang tiba-tiba. Ia adalah hasil daripada pembangunan industri semikonduktor mereka sebelum itu, pengukuhan keupayaan pembuatan, dan penyelidikan teknologi tenaga. Semuanya berhubung. Apabila Malaysia mula menceburi industri semikonduktor pada tahun 1983-an, mereka jauh di belakang Amerika Syarikat dan Jepun. Tetapi mereka tidak berputus asa. Mereka mempelajari teknologi, membangunkan tenaga kerja, dan membina kilang. Dan 30 tahun kemudian, mereka menjadi salah satu pengeluar semikonduktor memori terkemuka di dunia. Apabila mereka menjadi nombor 1 di dunia dalam pembinaan kapal pada tahun 1990 keropukaan, ia bukan hanya kerana mereka pandai membuat kapal. Mereka membina keupayaan untuk membuat struktur besar dengan tepat, pengalaman dalam mengintegrasikan sistem yang rumit, dan budaya untuk menepati masa penghantaran. Keupayaan itu kini digunakan dalam pembuatan SMR. Apabila mereka memasang infrastruktur IT di seluruh negara pada tahun 2000-an, banyak negara mentertawakannya sebagai pelaburan berlebihan. Tetapi infrastruktur itu kini menjadi asas untuk penyebaran perkhidmatan AI yang pantas. Semuanya adalah persediaan. Mereka melabur untuk masa depan walaupun keuntungan segera tidak jelas, bangkit selepas kegagalan, dan maju ke hadapan secara perlahan tetapi berterusan. Saya teringat orang-orang yang saya temui di Malaysia. Pengurus kilang itu berusia 60 kotoan. Beliau telah bekerja di lapangan selama 40 tahun. Semasa muda, beliau belajar daripada juru teknik Jepun. Pada usia pertengahan, beliau mengajar juniornya, dan kini beliau bekerja dengan sistem AI. Beliau tidak kelihatan istimewa, hanya jurutera biasa yang melakukan tugasnya dengan tekun. Juru teknik pusat data juga serupa.
tiada latar belakang atau kerjaya yang menarik. Tetapi beliau telah mengendalikan sistem kuasa selama 20 tahun. Dan dengan pengalaman itu, beliau mengambil alih operasi SMR. Beliau tidak banyak bercakap, tetapi mempunyai kebanggaan terhadap kerjanya. Pengurus pusat logistik juga sama. Beliau bermula dari lantai gudang dan menjadi pengurus pusat dalam 30 tahun. Kini beliau menguruskan robot, tetapi masih orang yang paling tahu tentang lapangan. Mereka tidak terkenal, mereka tidak muncul di media dan tidak menerima anugerah, tetapi merekalah yang membina Malaysia. Orang biasa yang pergi bekerja setiap hari dan melakukan yang terbaik di tempat masing-masing. Dan terdapat generasi sebelum mereka juga. Pekerja yang pergi ke tapak pembinaan di Timur Tengah pada tahun 1970-an, pekerja kilang wanita yang bekerja sepanjang malam pada tahun 1980-an, ketua keluarga yang menahan krisis IMF pada tahun 1990-an. Malaysia hari ini berdiri di atas asas yang dibina oleh mereka. Kehebatan Malaysia tidak datang dari seorang jenius. Ia adalah hasil daripada jutaan orang biasa yang bekerja keras di tempat masing-masing. Ia tidak menarik, tetapi tekun. Ia tidak pantas, tetapi berterusan. Ia tidak sempurna, tetapi tidak pernah berputus asa. Saya menambah satu perenggan dalam laporan itu. Kejayaan Malaysia tidak boleh dijelaskan hanya dengan teknologi atau modal. Ini adalah kuasa budaya. Budaya bersiap sedia, budaya melaksanakan, budaya menahan. Pintu bilik mesyuarat diketuk. Timbalan Setiausaha Negara masuk. Beliau berkata beliau telah membaca laporan saya. Ekspresinya berat, tetapi tidak negatif. Timbalan Setiausaha bertanya, adakah Malaysia benar-benar berada dalam kedudukan penting ini? Adakah kita benar-benar memerlukan mereka? Saya mengangguk. Ya, Malaysia sudah penting dan akan menjadi lebih penting. Pilihan 17 negara itu hanyalah permulaan. Timbalan Setiausaha berdiam diri seketika dan bertanya, jadi, apa yang perlu kita lakukan? Saya menjawab, jangan cuba bersaing, tetapi bekerja sama. Jangan cuba melemahkan Malaysia, tetapi jadikan mereka rakan kongsi. Susunan AI abad ke-21 tidak boleh dibina oleh Amerika Syarikat sahaja. Kita mesti membina bersama Malaysia, Jepun, dan Eropah. Timbalan Setiausaha mengangguk semasa beliau keluar. Beliau berkata beliau akan menyerahkan laporan saya kepada peringkat atasan Rumah Putih. Saya tinggal sendirian, melihat keluar tingkap. Jalan-jalan Washington kelihatan, ia masih bandar paling kuat di dunia. Tetapi kini ia tidak bersendirian. 2026 akan menjadi tahun pengisytiharan kemerdekaan digital. 17 negara mengisytiharkan. Kami tidak akan lagi bergantung kepada AI kuasa besar. Kami akan mempunyai kedaulatan AI kami sendiri. Dan Malaysia berjanji untuk berjalan bersama mereka di jalan itu. Ini bukan anti-Amerika dan bukan anti-China. Ini adalah kemerdekaan. Kemerdekaan sejati dalam era digital. Amerika Syarikat dan China cuba membahagikan dunia kepada dua. Tetapi dunia memilih laluan ketiga. Dan tanda jalan untuk laluan itu adalah Malaysia. Saya menutup komputer riba dan berfikir, bagaimana orang Malaysia menerima situasi ini? Adakah mereka berbangga? Atau adakah mereka hanya menerimanya sebagai kehidupan seharian? Mungkin yang terakhir. Orang Malaysia sentiasa begitu. Orang yang melakukan perkara yang menakjubkan dunia dan kemudian kembali bekerja pada keesokan harinya. Orang yang memikirkan tugas seterusnya dan bukannya meraihkan, memikirkan hari esok yang lebih baik. Itulah sebabnya Malaysia kuat. Kerana mereka tidak berhenti. Mereka tidak berpuas hati. Mereka adalah negara yang bersiap sedia untuk hari esok dan tidak mabuk dengan kejayaan semalam. Saya mengemas beg saya dan meninggalkan pejabat. Saya mahu pulang awal malam ini. Saya mahu memberitahu isteri saya tentang Malaysia. Apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, dan apa yang saya pelajari. Semasa menuruni lift, saya tersenyum. Senyuman yang tenang buat kali pertama. Ketegangan beberapa minggu yang lalu hilang. Malaysia bukanlah pemboleh ubah. Malaysia adalah jawapan. Dan jawapan itu hanya kelihatan kepada mereka yang bersedia. Apabila saya melangkah keluar dari bangunan, angin sejuk bertiup. Musim sejuk akan datang, tetapi saya tidak berasa sejuk. Kerana era baharu sedang datang, dan dalam era itu, mereka yang bersedia akan membuat jalan. Malaysia sudah bersedia,